Yang tak datang minggu lepas kami buat banyak dah lah. Topik yang kedua nama dia pembezaan. Topik ni dia tricky sikit, dia susah sikit sebab dia benda baru, tak pernah jumpa lagi. So dia datang daripada mana? Dia datang daripada fizik sebenarnya, Newton dengan ni saya cerita minggu lepas tu. Newton nak buat F sama dengan MA tu kan, dia nak buat apa, formula hukum gerakan Newton kedua tu, F sama dengan MA tu, dia kena menganalisis graf gerakan yang kita dah belajar sebelum tu kan. Ada graf sesaran, graf hala laju dengan graf pecutan kan, yang kita dah buat tahun lepas. Yang tu simple sebab dia semua straight line kan. Kita boleh dapat apa, kecurunan dia senang, ataupun kita boleh dapat luas di bawah graf dia senang. Tetapi kalaulah graf gerakan kita tu melengkung pun kita belajar juga, cuma kita tak kira lah kan, kita tak buat pengiraan lah. Kalau graf dia melengkung macam gerakan jatuh bebas kan, bila dia gerakan dia jatuh atas bawah, gerakan jatuh bebas kita panggil kan, gerakan yang atas bawah tu, maka graf sesaran dia melengkung. Graf sesaran melengkung maksudnya hala laju dia bertambah. Lepas tu Newton punya masalah dia nak kira kecerunan, dia nak kira hala laju lah kan, dekat sesuatu masa tu, tempoh masa tu. Maka graf tu melengkung. Nak kira kecerunan dia kena ada dua titik. Saya dah cerita dah minggu lepas. Itu problem dia, dia kena ada dua titik. Satu titik tak boleh lah, sebab kecerunan kan formula dia Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kena ada dua titik, wujud yang dua titik baru boleh kira kecerunan. Tetapi kecerunan yang dia nak kira dalam satu titik dekat lengkung tu adalah tangent. Bila tangent dia sentuh satu titik saja, maka tak boleh nak kira kecerunan. Maka apa yang Newton buat, dia ambil lagi satu titik dekat atas ni, contohnya nama dia X tambah delta X, Y tambah delta Y. Delta X dengan delta Y tu adalah perubahan kecil. Maksudnya X yang asalnya dia nak buat ni contohlah 1,1, contohlah kan, koordinat dia 1,1. Maka X tambah delta X dengan Y tambah delta Y tu maybe 1.1 ke ataupun 1.01 ke, perubahan yang kecil lah, yang rapat dengan B tu. Maka dia adalah dua titik kan. Maka garis yang menghubungkan dua titik tu nama dia garis seken. Saya dah cakap dah, garis seken. Tugas kita nak buat garis seken ni selari dengan tangent, sebab kecerunan tangent kecerunan garis yang selari sama lah kan. Kalau seken ni kita buat selari dengan tangent, maksudnya titik yang kita pilih delta X dengan delta Y tu dia kena rapat-rapat lah. Kena rapat sampailah dia bertembung dengan B. Maka yang tu kita guna konsep had pula, yang kita dah belajar sebelum kita buat benda ni. Sebelum tu kita terus buat kita belajar tentang had dulu kan, had. So dia ada dua gabungan lah konsep kat sini. Satu konsep kecerunan, satu lagi konsep had. Maka yang dia nak cari kecerunan tangent tu kena guna had gabung dengan kecerunan biasa lah, kecerunan dua titik. Maka formula dia kat sini, kecerunan lengkung dB adalah kecerunan tangent. Okay, so problem kita tangent ni satu titik je, maka kita kena cari had. Had delta X menghampiri kosong bila kecerunan dua titik seken tu kita kirasi lah kan. Yang tu kena kirasi. Lepas tu baru kita kira had dia berapa. Maka benda ni kita panggil dy dx. Delta y delta x ni benda lain, dy dx ni benda lain. Yang delta y delta x ni untuk seken. Garis seken yang kita tak mau guna tu, kita nak tangent sebenarnya, tapi seken ni nanti lama-lama dia akan jadi tangent lah. Yang tu dy dx. Dy dx ni baru tangent. Nampak tak dia berubah daripada delta y delta x jadi dy dx. Nama lain dy dx adalah fungsi kecerunan tangent. Sebab apa nama dia fungsi? Maksudnya dia boleh jadi banyak-banyak nilai. Kalaulah fungsi kecerunan tangent yang kita kira nanti dy dx tu, kita dapatlah contohnya dapat 2x. Kalau kita kira lah buat pengiraan dapat 2x. Yang tu belum lagi kecerunan, yang tu baru fungsi kecerunan. Nak kira kecerunan kita kena masuklah nilai x tu berapa. Contoh kat sini nilai x kita tu 1 kan. Maka kita masuklah 1 dalam ni, dapatlah 2. Yang ni baru kecerunan dia, kecerunan tangent dia 2. Tapi tak semestinya kecerunan dia 2 saja kan semua. Tak,
Sebab dekat titik yang lain pula kecurunan dia berubah. Maka sebab tu dia nama dia fungsi kecurunan tangent, sebab dia ikut titik. Kalau titik kita nombor 3, maka kecurunan dia jadi 6. Nampak tak kecurunan dia berubah-ubah di sepanjang titik lengkung tu. Sebab titik lengkung ni kan kita kata tadi hala laju dia bertambah, maka kecurunan sepatutnya kena bertambah lah bila X tu meningkat. Dan kita kira daripada 2X tadi ni pun memang dia meningkat nilai dia. Okey, nama lain lah fungsi kecurunan tangent ni untuk konsep Newton tu. Tapi sebenarnya pembezaan ni digunakan merata-rata, tak semestinya gerak-gerakkan saja. Maka nama, orang kata apa, nama general dia, nama umum dia kita panggil terbitan pertama. Yang ni yang akan digunakan dalam soalan ADMAT lah, terbitan pertama, sebab dia nak umum. Tak semestinya suruh cari fungsi kecurunan saja. Okey, maka formula dia tadi saya cakap dy dx sama dengan had delta x menghampiri kosong. Untuk secant tu delta y delta x, nak kira delta y delta x tu kita kena cari dua titik tadi kan. F bila x tambah delta x, lepas tu tolak dengan fx yang kita nak tu, bahagi dengan delta x. So minggu lepas saya dah assign homework 4 soalan ni. So kita try lah satu-satu soalan menggunakan formula tu. So yang pertama kita kena cari delta y. So delta y formula dia adalah fx tambah delta x. So tolak dengan fx kan. So fx tambah delta x tolak dengan fx, tu formula dia. So fx delta x ni adalah kita punya fx kita ni y, x ni fx kita x. So masukkan x tambah delta x, lepas tu tolak dengan x. Macam tu lah. So yang tinggal nanti delta x sahaja, sebab x dengan minus x tu kita cancel. So yang tinggal adalah delta x. So ni delta y, delta x. So delta y bahagi delta x adalah delta x bahagi delta x kan, sama dengan 1. Lepas tu baru kira had. Had delta x menghampiri kosong untuk 1 adalah 1. Okey? Faham? Okey. Okey ya. Okey, yang B pula prosedur yang sama. Delta y sama dengan fx tambah delta x tolak fx. Cuma kita punya fx kita 5x lah. So kita masuk 5 dalam x tu, x tambah delta x, lepas tu tolak 5x biasa. So nanti jadi 5x tambah 5 delta x tolak dengan 5x. Kita kembangkan kan. So 5x dengan tolak 5x cancel, tinggal 5 delta x. Ni delta y kita. So step kedua kita kena buat delta y bahagi delta x. So delta y kita 5 delta x kena bahagi dengan delta x. Kali ni apa pula yang cancel? Delta x pula yang cancel, tinggallah 5. Lepas tu kita buat had pula. Had delta x menghampiri kosong untuk 5 sama dengan 5. Okey, yang B pun clear. Okey, yang C pula. Delta y sama dengan fx tambah delta x tolak fx. So fx kita adalah 6x kuasa 2. So 6 dalam x tu kena masukkan x tambah delta x, lepas tu kuasa 2 tolak balik 6x kuasa 2 yang asal. So yang ni kita kembangkan dulu. 6x kuasa 2 tambah 2x delta x tambah delta x kuasa 2. So kita buat bracket lah, kurungan kita ni bracket. Lepas tu jangan lupa tolak 6x kuasa 2 kat belakang. Lepas tu kembang lagi sekali. 6x kuasa 2 tambah 6 darab 2 12. 12x delta x tambah 6 darab delta x kuasa 2 adalah 6 delta x kuasa 2 tolak 6x kuasa 2. Lepas tu kita tengok 6x kuasa 2 ni dengan tolak 6x kuasa 2 cancel. Yang tinggal adalah delta y sama dengan 12x delta x tambah 6 delta x kuasa 2. Lepas tu step kedua kita adalah delta y bahagi delta x. So delta y kita adalah 12x delta x tambah 6 delta x kuasa 2 bahagi dengan delta x. Lepas tu delta x ni cancel dengan cancel sini. Yang ni cancel 1 saja. So yang tinggal adalah 12x tambah 6 delta x.
Lepas tu cari had delta X menghampiri kosong untuk 12X tambah 6 delta X. So kita masukkan kosong dalam delta X. So 6 darab kosong, kosong lah. So ni semua kosong. So tinggal 12X tambah kosong. Iaitu dapatlah 12X. Okey, boleh? Okey dah. Okey. Okey. So yang terakhir ni susah sikit. Susah sikit sebab dia pecahan. So delta Y sama dengan X tambah delta X tolak dengan Fx. So yang ni adalah Fx kita. So jadi 1 per X tambah delta X tolak dengan 1 per X. Ni yang susahnya, macam mana kita nak tolak ni. Kita kena samakan penyebut. So yang ni kena darab dengan X. Yang atas tu kena darab dengan X. Yang ni pula kena darab dengan X tambah delta X. Yang atas pun kena darab X tambah delta X. Samakan penyebut. So jadi X tolak yang ni, tolak X, tolak delta X, bahagi X, X tambah delta X. So X tolak X kosong lah. So tinggal negatif delta X. So sama dengan negatif delta X bahagi X, X tambah delta X. So ni delta Y kita. Step kedua bahagi dengan delta X kan. So delta Y bahagi dengan delta X. So delta X tadi cancel lah sebab delta X bahagi dengan delta X. Tinggal negatif 1 je lah yang atas ni. So yang bawah tak ada apa. X, X tambah delta X. Lepas tu baru cari had. Had delta X menghampiri kosong. Negatif 1 bahagi X, X tambah delta X. So kosong tu dapat dekat sini saja kan. Kosong. So sama dengan negatif 1 X darab dengan X. Kan X tambah kosong X lah. So kalau pemudahkan lagi dapatlah negatif 1 X kuasa 2. Okey, boleh? Okey cikgu. Okey ya. Okey, so barulah kita tadi hari tu saya cakap dah minggu lepas. Takkanlah kita nak kena buat benda ni setiap kali nak kira kecerunan kan. Nak kena buat banyak step. Step pertama, step kedua, step ketiga. Tak perlu. Kalau soalan tanya, soalan dia akan tanyalah terbitan pertama mulai pembezaan dengan prinsip pertama, barulah guna soalan apa kaedah panjang ni. Memang jarang lah ditanya dalam SPM, memang jarang sebab dia ambil masa sikit. Yang selalu ditanya adalah shortcut, iaitu nama dia pembezaan peringkat pertama. So kita kena buat shortcut. Shortcut dia macam mana? So kita tengok dulu. Kalaulah fungsi dia ni y sama dengan 3x, dy dx dia tu, kalau kita buat kaedah terbitan pertama tu, dia akan dapat 3. Kita try lah, cuba buat, tengok dapat 3. Kalau dia 3x kuasa 2, dia akan dapat 6x. Kalau dia 3x kuasa 3, dia dapat 9x kuasa 2. So polar dia macam mana? Polar dia 3. Macam mana ada 3 daripada x ni? Maksudnya x tu buang lah kan. So dia jadi macam ni, 1x 1 tolak 1. Sebab 1 tolak 1 kosong kan. X kuasa kosong dapat 1. 1 darab 1 1. 1 darab 3 3. Itu polar dia. Kalau yang ni pula, kalau kita ikut trend yang sama, kita ada 3. Lepas tu 1 ni datang daripada 1 yang atas ni. So 2. Kalau x kuasa 2, 2 lah kan. 2x 2 kena tolak 1 lah. Maka kalau kita kira tengok, yang ni memang dapat 3 lah kan. 3 1 darab 1 tadi sama dengan 3. Yang ni adalah 3 2 darab x 1 kan. 2 tolak 1 x sama x kuasa 1, iaitu 3 darab 2 6x. Dapat balik 6x. Kalau yang ni 3, lepas tu kuasa 3 turun x, 3 ni kena tolak 1. So dapatlah 9. Lepas tu x kuasa 2. Tu dia punya polar dia. So shortcut dia macam ni. Jika y sama dengan ax kuasa n, maka dy dx dia adalah n ni bawa mai depan. Lepas tu darab dengan A. Lepas tu X tu kekal. Cuma kuasa dia kena tolak 1. N tolak 1. Tu formula dia. So betul tak benda ni? Untuk yang soalan yang atas tadi ni. Cuba tengok. Kalau dia Y sama dengan X, maksudnya X kuasa 1 lah kan ni. So saya buat dengan warna biru.
So ni Y sama dengan X kuasa 1 lah. So saya kata tadi yang kuasa ni bawa mai depan jadi 1. Lepas tu darab dengan nombor depan dia 1 lah kan. Darab dengan 1 juga. Lepas tu X ni kena tolak 1 kuasa dia. 1 tolak 1 sama dengan X kuasa 0. X kuasa 0 adalah 1. So dapat tak 1? Yes, dapat. Cuba yang B pula. Y sama dengan 5X kuasa 1 kan. So 1 bawa mai depan. Darab dengan 5. Dapat 5 balik. X ni kena tolak 1. Dapat X kosong. Dapat 5. Betul. Kalau yang ni pula. Y 6X kuasa 2 ni. 2 bawa mai depan. Darab dengan 6 dapat 12. Lepas tu kena tolak 1. X je lah. 12X. Mana jawapan dia tadi? 12X yang bawah dia ni. 12X. Lepas tu yang pecahan ni 1 per X ni. Y sama dengan X negatif 1. Kena tukar macam tu lah. Y sama dengan X negatif 1. Lepas tu negatif 1 buat mai depan. Dapat negatif 1. X ni kena tolak lagi 1. So dapat X negatif 2. So dapatlah negatif 1 X kuasa 2. Ini. Kalau pemudahkan lah. Okey, faham tak cara nak cari dia tu dengan kaedah mudah? Faham ah? So yang ni kena hafal sebab dia takkan bagi dalam formula, memang kena hafal. So mula-mula tadi saya ulang balik, N tu buat mai depan, darab dengan A. Kalau A tu 1 tak payahlah kan, N sajalah. Patut kuasa tu kena tolak 1. Kalau dia ada dua bentuk, satu dy dx macam ni, satu lagi dia akan buat d dx, axn. Sama juga, n duduk depan, satu darab dengan a, satu kuasa tolak 1. Sama. Sebab tu dia kata atau, dua bentuk yang sama. Okey, kita tengok contoh. Bezakan setiap berikut terhadap x. Okey. So, bezakan tu maksudnya cari dy dx lah. Ni maksudnya cari dy dx. Okey. So, kita ada negatif 2 per 3 x kuasa 6. So, dy dx sama dengan 6 bawa mai depan jadi negatif 6. Lepas tu darab dengan 2 per 3 nombor tu. Lepas tu kuasa kena tolak 1. Dapat 5 lah. So, yang ni pemudahkan. Negatif 6 darab 2, negatif 12. Negatif 12 bahagi 3, negatif 4. X kuasa 5. Okey, clear? Soalan dy dx. Yang ni macam mana pula? Ini kena tukar. Simbol set ni kena tukar jadi simbol kuasa. So, sama dengan 1 per 5 X kuasa 1 per 2. Baru boleh buat. So, 1 per 2 ni bawa mai depan. Darab dengan 1 per 5. Dapat 1 per 2 darab dengan 1 per 5. Lepas tu X ni kena tolak 1. So, 1 per 2 tolak 1. Yang ni dapat 1 per 10. Yang ni akan dapat negatif 1 per 2. Okay, boleh? Okey ya. Yang C dy dx. Okey, yang ni macam mana pula kalau pecahan? Tukar jadi bentuk negatif tu lah. So saya buat kat atas ni, bentuk lain dia adalah 3 per 8 x negatif 2. Pecahan nombor tu dia P lah. Yang x tu kita nak. X tu kena tukar jadi x negatif 2. Barulah kita boleh buat pembezaan kita ni. So negatif 2 bawa mai depan. Darab dengan 3 per 8 tu. Lepas tu kuasa kena tolak lagi 1. Dapat negatif 3 lah kalau tolak. So negatif 6 per 8. Negatif 6 per 8 adalah negatif 3 per 4. X negatif 3. Itu jawapan dia. Okey, yang ni pun clear. Clear ke? Okey, sebelum kita buat soalan yang bawah ni. Kalaulah fungsi kita tu, fx kita tu 2 contohnya. So, kalau kita nak cari dy dx ataupun nama lain dia lah, tak semesti nama dia dy dx, simbol dia dy dx, dia boleh jadi f prime nama dia. Ini f prime x, maksudnya dy dx lah. F prime x macam mana? So, kalau yang ni, kalau kita ikutkan, dia tak ada x kan, tapi x dia ni boleh ada. Dia jadi x kuasa 0. Maksudnya sama lah. So, kalau kita nak cari f prime x dia adalah 0 tu buat mai depan. Lepas tu darab dengan 2. Lepas tu, yang ni, x ni, tak ada apa dah lah kan. X ni 0 tolak 1 lah kan. So, akan jadi apa? 0 darab 2, 0. X tu,
tolak 1 ni X negatif 1 lah kan. Tetapi kosong darab dengan X negatif 1 masih lagi kosong. Maka jawapan dia kosong. Maksudnya dekat sini, kalau dia nombor saja, contohlah 3 ke, 4 ke, 6.5 ke, nombor saja tak ada X, maka dia punya terbitan pertama dia dy dx dia sentiasa kosong. Kalau dia ada nombor dengan X, contohnya 4X, maka terbitan pertama dia 4 saja. Kalau dia 5X, 5 saja. Kalau dia 6.5X, 6.5 saja. Kalau dia dah kuasa 2 tu kena ikut formula balik lah kan. Tapi ni kaedah cepat lah, tak payahlah hampa nak fikir. Kalau dia nombor saja, pemalas lah kita panggil kalau nombor saja tu, memang kosong. Dia punya dy dx dia kosong. Apa maksud kalau dia nombor saja ni? Kalau dalam graf kan, kalau dalam graf dia garis mendatar macam tu. Kalau nombor saja 2 saja. Kalau ni fx lah kan, dengan x. Kalau dia 2 saja duk mendatar saja sentiasa, kecerunan dia mestilah kosong. Betul tak? Sebab f prime x ni adalah mewakili kecerunan. Cuma dia tak lengkung lah, yang ni garis lurus. Maka kosong kecerunan ni mewakili kecerunan dia kosong. Tu maksud dia. Memang logik lah jawapan dia kosong sebab tak ada kecerunan. Okey? Clear ke? Ya. Okey, baru kita sambung yang 2a ni. Jika fx sama dengan 3/4 x kuasa 4, cari f prime negatif 1 dengan f prime 1/3. So, kena cari f prime dululah. Cari f prime dulu. F prime ni untuk a sama dengan 4 bawa mai depan darab dengan 3/4. Lepas tu x tolak 1 kan, dapat kuasa 3. So 4 dengan 4 cancel, tinggallah 3x kuasa 3. Lepas tu baru masukkan nilai negatif 1. 3 negatif 1 kuasa 3 adalah negatif 3. Lepas tu masuk lagi nilai yang seterusnya 1/3. So 3 1/3 3 sama dengan 3 1/27 1/9. Okey, boleh? Ya. Okey, yang B pula, diberi bahawa y sama dengan 9 punca kuasa 3x. Cari nilai dy dx apabila x sama dengan 8. So, carilah dulu dy dx. Tapi sebelum tu kita kena tukar bentuk ni supaya jadi bentuk kuasa. So, y sama dengan 9x kuasa 1/3. Lepas tu baru boleh cari dy dx. 1/3 bawa mai depan, darab dengan 9, x tolak 1. So, 1/3 tolak 1. Okey, 1/3 darab 9, dapatlah 3. Yang ni 1/3 tolak 1, negatif 2/3. Okey. Lepas tu baru masuk nilai x dia 8. So 3, 8, negatif 2/3. Tekan saja dalam kalkulator. 8 kuasa negatif 2/3. Dapatlah 3/4. Okey, boleh? Okey ya. Simple saja, tak payah nak buat kaedah terbitan apa. Prinsip pertama tadi memang lambat. Tapi ni prinsip ni yang kita kena guna dalam exam lah. Yang kaedah cepat ini. Okey, so kita tengok peraturan yang pertama. Yang ni baru peraturan asas. Kalau dia kuasa buat mai depan darab, lepas tu tolak 1 kuasa dia. Ni peraturan pertama. Kalau fungsi tu ada tambah tolak, maka dia punya pembezaan dia pun tambah tolak juga salah satunya. Okey, contoh kat sini, bezakan setiap berikut terhadap x. So kita ada tambahkan. So ni fx kita, yang ni gx lah. Ada dua fungsi. So diasingkan melalui tambah. Dia punya peraturan dia, cari dulu dy dx yang pertama, lepas tu cari dy dx yang kedua, lepas tu tambah sahaja. So dekat sini dy dx yang pertama 3 bawa mai depan kan, 3 darab 5 15. Lepas tu x kuasa 2 tolak 1 tambah yang ni pula 4 mai depan jadi 3 saja sebab 3/4 darab 4 3. Lepas tu kuasa tolak 1 jadi kuasa 3. So macam tu saja. Ni dia punya dy dx dia. Okey, boleh? Boleh ha. So yang B pula, kalau dia ada kurungan kita kena kembangkan. So x square root x ni tolak 9x. So kita nampak kat sini ada dua fungsi kan. Dibezakan dengan apa? Diasingkan dengan negatif.
Maka yang ni kita tukar dalam bentuk kuasa dululah. So X darab dengan X 1/2 tolak 9X. So ni jadi X 3/2 tolak 9X. Barulah boleh cari dy dx. So ni tulis dy dx. So dy dx, yang ni dulu 3/2 buat main depan dapat 3/2. Lepas tu 3/2 tolak 1 tolak 9. X kuasa 1 kan, 1 bawa main depan 9 jugalah. So ni X kosong. So tinggal 3/2. X 3/2 tolak 1 adalah 1/2. Lepas tu tolak 9. Itulah jawapan dia. Nak buat lagi pemudah kan boleh juga. Jadi 3/2 punca kuasa X tolak 9 pun boleh. Tapi tinggal macam ni saja pun boleh. Okey, boleh. Nombor 2, nombor B ni. Lagi satu shortcut tadi saya kata kan, kalau ada 9 dengan X, ambil 9 saja. Tadi saya buat jugalah X kosong tu, tapi tak payah pun. Memang terus je tulis 9 pun diterima. Sebab dia shortcut, boleh shortcut. Okey, yang C ni nampak complicated, tapi jangan risau. Macam biasalah, kembangkan dulu. Lepas tu kita pemudahkan, baru cari dy dx. Jangan duk cari dy dx terus. Memang susah lah. So, kembangkan yang atas ni dulu. Jadi 2x kuasa 2. Lepas tu 2x dengan negatif 1, negatif 2x. 1 dengan x tambah x. 1 dengan negatif 1 tolak 1. Lepas tu baru bahagi dengan x. Lepas tu 2x kuasa 2 tolak 2x tambah 1 tolak x lah. Tolak 1 bahagi x. Lepas tu berapa mudahkan, 2x kuasa 2 bahagi x dapatlah 2x. Tolak x bahagi x 1. Tolak 1/x. Ni baru pemudahkan. Lepas tu baru cari dy dx. Yang ni dapat 2 saja. Tadi saya cakap dah, kalau ada nombor dengan x, ambil 2 saja. Yang ni kalau nombor saja dia kosong. Kalau yang ni kena tukar jadi x negatif 1. So kita buat macam ni lah. Pilih kat atas ni 2x tolak 1 tolak x negatif 1. So macam mana nak cari dy dx untuk ini? Negatif 1 buat main depan kan, dah ada negatif siap dah. So negatif 1 darab dengan negatif 1 positif lah. So positif. X sekarang ni kena tolak lagi 1, dapat x negatif 2. So pemudahkan 2 campur x negatif 2. Ataupun pemudahkan lagi 2 campur 1/x kuasa 2 pun boleh. Okay, faham? Faham lah. Okey, latihan. Cari tengok 1A, B, C dengan D dulu. Guna kaedah cepat. Okey, so kita tengok dulu yang A ni macam mana jawapan dia. Dy dx sama dengan 10 buat main depan. 10 darab dengan 4/5. Jadi 40/5. 40 bahagi 5, 8. 8x9. Dapat? Dapat. Dapat, good. So yang B pula, dy dx 4 buat main depan, negatif 8. X kuasa 3. Dapat juga? Dapat. Juga. Dy dx. Okey, yang ni kena tukar kan? Kena tukar jadi bentuk yang kuasa tu dulu. So kita tukar dulu. So ni adalah 3/4 X negatif 8. Baru cari dy dx lah. So dy dx sama dengan negatif 8 darab dengan 3/4. Negatif 8 darab dengan 3/4 akan dapat negatif 6. X negatif 9. Dapat? Dapat juga. So dy dx ni pun kena tukar juga. Ini bentuk ni jadi 6x negatif 1/3. Okay, so negatif 1/3 darab dengan 6, negatif 2 lah. Negatif 2 x negatif, tolak lagi 1, 1/3 tolak 1, 4/3, negatif 4/3. Okey, boleh? Dapat. Dapat. So kena hati-hati. Kalau dia negatif, kena ingatlah negatif tu. Okey, yang nombor 2 pula. Bezakan setiap fungsi berikut terhadap x. So ni kita buat macam biasa, cuma tambah tolak saja kan. So yang ni dy dx dia. Yang pertama 4x kuasa 2 ni 2 buat main depan 8 lah, 8x saja. Yang ni 6 dengan x, ambil 6 saja. Yang ni ada nombor kosong, so biar pi. So 8x tambah 6.
Faham yang ni? Faham. Faham ha? Yang B pula. Okey, yang ni kena tukar X 1/2. 4/5 X 1/2. Yang ni pula tukar jadi 2X negatif 1/2. Sebab dia duduk bawah. Okey, dx 1/2 bawa main depan. Dapat 4/10. 4/10 adalah 2/5. X negatif 1/2. Tambah, tolak. Sebab negatif 1/2 darab dengan 2, negatif 1. So, X negatif 3/2. Okey, itu jawapan dia. Yang C kena kembangkan. Sebab ni kuasa 2. Kembangkan. So, 81 tolak 72X tambah 16X kuasa 2. Lepas tu, dy dx sama dengan yang 81. Kita dy dx kosong lah kan. Sebab nombor saja. Lepas tu yang 72x ni ambil 72 tu jangan lupa ada negatif. Negatif 72 saja. Lepas tu 16x kuasa 2 ni 2 buat main depan. 16 darab 2 32 x. Okey, boleh? Yang C ni boleh ha. Okey, pastikan apa yang hampa kena cekap. Cekap cepat, kembang. Kena pengembangan tu kena cepat. Lepas tu nak cari terbitan pertama tu pun kena cepat dah. Macam tadi saya fikirkan 81 ni tak ada X, so dia kosong. Lepas tu 72X ni ada X dia ni kan, nombor ambil nombor sajalah, negatif 72. Yang ni ada kuasa 2 tapi boleh cepat juga sebab 2 darab dengan 16 tu. 2 darab dengan 16 dapat 32X. Okey. Nombor 3. Cari nilai dy dx pada setiap x yang diberi. Cari dy dx dulu, lepas tu masukkan nilai x. So, dy dx. Boleh juga tulis y prime pun boleh. Tapi saya suka tulis dy dx lah. Y prime ni khas untuk f saja, tak apalah f prime. So, dy dx sama dengan 2x tolak 2. Lepas tu kita masukkan 1/2. 2, 1/2 tolak 2. 1 tolak 2, negatif 1. Okey, yang ni pula y sama dengan x 1/2. Dy dx 1/2 bawa depan, 1/2x tolak 1 jadi negatif 1/2. Masukkan 9, 1/2, 9 negatif 1/2 akan dapat 1/6. Betul tak? 9 kuasa negatif 1/2. Betul lah, 1/6. Okey, yang C pula pemudahkan dahulu. Y sama dengan X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2, 1 tambah 4 X kuasa 2. Tukar dalam bentuk yang senang, iaitu 4X negatif 2. Baru cari dy dx. Dy dx dia adalah satu nombor saja, kosong. Okey, yang ni pula negatif 2 darab 4 negatif 8. X negatif 3. Lepas tu masukkan nilai 2. Negatif 8, 2, negatif 3. Dapat 1. Negatif 1. Betul tak? Okey, boleh? Okey, so kena cepat dah lah. Kena cepat dah. Kena, orang kata apa? Cepat berfikir. Tu dia. Cepat berfikir. Nak masuk nombor tu tak apalah, pakai kalkulator je. Tapi yang kembangkan tu semua kena cepat berfikir lah. Oh, saya terlupa lah benda ni. Yang B ni salah ni. Sebab tak nampak ada 2 tolak X ni. Okay, so yang B ni salah ni. So kena kembangkan dahulu. Tak nampak ada 2 tolak X tu. So yang B ni kembangkan dulu. Yang ni darab dengan 2, ni darab dengan belakang. So akan dapat apa ni? Yang B ni sama dengan 2 punca kuasa X tolak X punca kuasa X. Untuk pemudahkan, ni dapat 2, 1/2. Yang ni adalah X 3/2. Pemudahkan jadi 3/2. Lepas tu baru dy dx. Dy dx adalah 1/2 buat main depan. X negatif 1/2. Tolak 3/2 buat main depan. X 1/2. Lepas tu masukkan nombor 9. 9
9 negatif 1/2 tolak 3/2 9 1/2. Yang ni dapat 1/3 tolak yang ni 3/2 darabkan 3 9 lah 9/2. 1/3 tolak 9/2 1/3 tolak 9/2 akan dapat negatif 25/6. Okey. So yang tu lah, tadi silap sebab saya tengok yang depan saja. Dia kena kembangkan, tak nampak yang belakang. Kena kembangkan tu. Lepas tu pemudahkan dalam bentuk yang simple. Lepas tu baru masukkan nombor. Okey, yang tadi kita cerita pasal rule pertama kan. Kalau dia tambah tolak, macam biasa je buat dia. Cuma kita buat satu-satu kan. Kalau dia macam ni pula, ni rule kedua. Peraturan yang kedua, terbitan pertama fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan ni macam mana? Contoh, kita ada tadi kan ada macam 3 campur 2x kuasa 2 tadi. Ni fungsi gubahan lah. Sebab ada fungsi dalam dia, lepas tu fungsi luar dia kuasa 2. Fungsi dalam 3 campur 2x. Kalau yang ni senang sebab kita boleh kembangkan. Kalau dia macam ni macam mana pula? Kuasa 3 pun boleh buat juga. Cuma dia jadi renyah lah nak kembangkan kuasa 3 ni. Kalau dia kuasa 4 atau kuasa 5, lagi payah. Maka kita kena guna formula yang baru, peraturan yang baru. Nama dia terbitan pertama fungsi gubahan. So dia, nama rule dia tu petua rantai, kita panggil petua rantai. So kita masih lagi nak cari dy dx. Cuma dy dx kita ni kena cari cara yang berbeza. Kalau tadi kita tambah tolak saja, cari satu-satu tambah tolak. Kali ni kita kena darab. Cuma nak buat macam mana? Mula-mula cari dulu dy du. Lepas tu darab dengan du dx. So dy dx lah sekali sebab du ni cancel kan. So jadi dy dx lah sekali. So macam mana tu? Saya tunjuk dulu contoh 3x 3 tambah 2x kuasa 2 ni dulu. Okay. Saya tunjuk contoh yang tu dulu, baru kita tengok contoh yang bawah ni. Okey, so yang ni kalau kita kembangkan tadi akan dapat 9 tambah 12x tambah 4x kuasa 2 kan. Lepas tu dy dx dia 9 tak ada, kosong. 12x ambil 12 sahaja. 4x kuasa 2 adalah 2 darab 4, jadi 8 lah, 8x. So ni dy dx dia. So macam mana kita nak guna petua rantai yang lagi simple, tak payah kembangkan. So dia macam ni. Kita buat u sama dengan 3 campur 2x. So du dx adalah 3 tak ada, 2 sajalah kan. 2. Okey, yang tu du dx. Okey. Lepas tu yang dy du pula, sekarang ni u kuasa 2 lah kan. Y sama dengan u kuasa 2 sekarang ni. Sebab dalam ni kita gantikan dengan u. So dy du adalah 2u. Lepas tu kita buat yang petua rantai ni. Dy du adalah 2u. Darab dengan du dx 2. So akan dapat 4u. Lepas tu masukkan balik u kita ni 3 campur 2x. So 4 3 campur 2x akan dapat 4 darab 3 12, 4 darab 2 8, 8x. So dapat balik yang atas. Okey, faham? Ya, faham. Faham So kita tak payahlah nak buat u dengan u ni. Yang ni saya nak tunjuk dia nak guna petua rantai ni, tapi saya tunjuk lagi mudah daripada ni. So hampa tak payah cari u y apa semua ni. Tak payah cari du dx apa semua. Yang ni kita guna nanti kemudian. Saya tunjuk yang lagi mudah. Okey, so macam mana nak cari dy dx ni tanpa kita guna du dx apa semua, darab apa semua. So senang saja. Fungsi yang luar dia adalah 7 kan, kuasa 7. So yang dalam ni fungsi dalam lah. So fungsi luar ada 7. So 7 buat mai depan. Nampak tak pattern tu? 7 buat mai depan. Lepas tu yang dalam biar 3x 4x. Lepas tu kuasa tolak 1 jadi 6. Lepas tu darab dengan yang dalam, dy dx yang dalam. Dy dx yang dalam adalah 2 buat mai depan jadi 6x. Lepas tu 4 lah, tolak 4. Sebab yang ni nombor dengan x kan, ambil nombor saja. So ni jawapan dia. Nampak tak simple? Daripada kita buat du dx tu, tapi boleh je nak buat du dx. So kita try tengok. Y kita sekarang ni
Okay, Y kita adalah U kuasa 7 kan. Sebab kita nak dalam ni semua ganti dengan U. So, sekarang tinggal U kuasa 7. dy du adalah 7U 6. Okay, lepas tu U kita tadi adalah 3X kuasa 2 tolak 4X. Du dx 6X tolak 4. Okay, lepas tu tadi kita kata pertuan rantai kita dy dx sama dengan ni dy, yang ni dx, lepas tu yang ni du, yang ni pun du. So dy du kita adalah 7u kuasa 6. Du dx kita adalah 6x tolak 4. 6x tolak 4. So 7u kuasa 6 ni ganti balik lah. U kita tadi adalah 3x kuasa 2 tolak 4x, yang u asal. Lepas tu darab dengan 6x tolak 4. Nampak tak dapat balik yang jawapan asal. Okay, clear? Boleh cikgu. Boleh, ha? Okay, so tak payah nak buat U apa semua tu, tak payah. Kita buat shortcut yang kita nak tu. Okay, kalau kita try pula soalan B, sebab dia satu per apa kan, macam tadi, kita kena ubah ni dalam bentuk kuasa yang mudah, iaitu Y sama dengan 2X tambah 3 negatif 3. Baru cari dy dx. Dy dx sama dengan negatif 3 buat mai depan, jadi negatif 3. Dalam ni biar P. Kuasa kena tolak 1, dapat negatif 4. Lepas tu kita cari dy dx yang dalam ni. Terbitan pertama yang dalam ni iaitu 2 saja. Nampak tak? Sebab 2x kita ambil 2. Yang 3 biar P lah kosong kan. So 2 saja tinggal. Okay. Kalau nak pemudah lagi boleh je buat 2 ni darab dengan negatif 3 ni. Dapatlah negatif 6. 2x tambah 3 negatif 4. Pun boleh. Sama je lah. Okay. Boleh? B? Boleh cikgu. Boleh, ha? Okey, yang C ubah dulu. Dia akan jadi 6x kuasa 2 tambah 8 jadi kuasa 1 per 2. Okey, dy dx 1 per 2 buat mai depan 1 per 2. 6x kuasa 2 tambah 8. Lepas tu tolak 1 jadi negatif 1 per 2. Lepas tu dalam pula. Dalam adalah 2 darab 6 12x. Nombor biasa kosong. Jawapan dia 12x tu. Yang ni nak tinggal macam ni pun boleh. Seeloknya kita pemudahkan lah. 1 per 2 darab dengan belakang ni dapat 6x. Lepas tu 6x kuasa 2 tambah 8 negatif 1 per 2. Okay. Clear? Boleh nak teruskan? Boleh. Boleh, ha? Try tengok. Okay, so kita semak dulu jawapan. Yang pertama ni iaitu, so dy dx dia 5 buat mai depan, x tambah 4 tolak 1 kan, kuasa dia jadi 4 lah. Lepas tu dy dx yang dalam kan, dy dx yang dalam 1 je lah. Sebab x tu kan 1, 4 kosong. So itu je lah jawapannya, 5x tambah 4 kuasa 4. Okay, dapat? Dapat. Dapat, ha? Simple je kan. Yang B, dy dx 4 buat mai depan, dalam 2x tolak 3, lepas tu kuasa 3, lepas tu dy dx dalam 2. So dapat 8 2x tolak 3 kuasa 3. Yang ni dapat? Dapat juga. Okay, yang C dy dx 6 buat mai depan, jadi 2. 6 tolak 3x kuasa 5. Lepas tu yang dalam negatif 3. So pemudahkan negatif 6. 6 tolak 3x kuasa 5. Dapat juga yang ni C. Dah. Yang D dy dx 3 buat mai depan. Lepas tu yang dalam 1 tolak x kuasa 2 kuasa 2. Lepas tu yang dalam pula 1 jadi kosong, ni negatif 1, yang ni negatif 2x. Biar pin macam ni dah senang. Boleh? Okey cikgu. Okay, ya. Yang E dy dx negatif 10 buat mai depan, 2x kuasa 3 tolak 4x tambah 1 negatif 11. Lepas tu darab yang dalam. Yang dalam 3 darab 2 6. 6x kuasa 2 tolak 4. Okay, macam tu lah. So ni darab lah.
Sambung je. Okey, boleh? E? Boleh. Boleh, ha? Yang F tukar dulu dalam bentuk yang mudah. 3/4 5x tolak 6 negatif 8 dy dx. Negatif 8 bawa mai depan, negatif 6. 5x tolak 6 negatif 9. Lepas tu yang dalam tinggal 5 saja. Pemudahkan lagi, 5 darab negatif 6 negatif 30. 5x tolak 6 negatif 9. Okey, boleh? Okey, so kita nak belajar lagi 2 rule. Okey, tadi kita dah belajar 2 rule, tambah lagi 2 rule yang terakhir lah. So, terbitan pertama untuk hasil darab. Hasil darab ungkapan algebra. Yang ni pun penting juga sebab dia akan jadi renyah kalau kita malas nak kembangkan apa benda ni. Contoh tadi ada kan, yang 2x tolak 1 darab dengan square root tu. Yang kita tadi terlepas pandang tu kan, kalau kita nak buat ni kita kena kembangkan dulu kan. So 2x punca kuasa x tolak dengan punca kuasa x. Lepas tu kita tukar lagi sekali. Jadi ni 3/2, yang ni 1/2. Lepas tu baru cari dy dx dia. Dy dx dia akan dapat 3/2 dan ramai depan jadi 3 je lah. 3x tolak 1 1/2. Yang ni negatif 1/2 x negatif 1/2. So ni dy dx dia kan. So kita nampak ni boleh lah. Orang kata apa, mudah lagi lah nak buat. Kalau lah soalan tu jadi macam ni, 2x tolak 1 kuasa 2. Lepas tu yang ni pula square root x ni tolak 1. Jenuh nak kembangkan yang ni, lambat kan. So kita ada lagi satu petua, formula lah kita panggil petua hasil darab nama dia. Petua hasil darab. Okey, petua hasil darab kata apa? Dy dx. So d dx u darab dengan v sama dengan u dv dx tambah v du dx. Yang ni nampak tak berapa faham, tapi saya tulis yang lagi simple. U v prime tambah vu prime. Itu dia punya petua dia lah. U v prime sama dengan u v prime tambah vu prime. Maksud yang sama dua-dua ni. So kita tengok contoh dulu. Contoh kat sini kita buat yang ni lah, kita buat yang atas ni balik. 2x tolak 1 darab dengan square root x ni. So yang ni kita buat jadikan u, yang ni kita buat jadikan v. Okey. So dy dx dia u salin balik, u kita adalah 2x tolak 1. Lepas tu v ni kita kena bezakan. V adalah x punca kuasa x kan. So tukar jadi x 1/2. So kalau nak bezakan 1/2 x negatif 1/2. Yang tu baru u, yang ni adalah v prime. Tambah v, salin balik v punca kuasa x. Lepas tu u prime pula, u punya pembezaan. So 2x tolak 1 dapat 2 saja. So yang ni adalah v, yang ni adalah u prime. So pemudahkan, dapat tak balik yang asal. Okey, yang ni 2x darab dengan 1/2 x negatif 1/2 ni dapatlah x 1/2 tolak 1/2 x 1/2 tambah 2 x 1/2. So ni 2 ni jadi 3 x 1/2 tolak 1/2 x negatif 1/2. Sama tak jawapan yang atas? Ya, sama. So yang ni sama dengan yang ni. Nampak tak petua hasil darab ni berkesan lah untuk yang tadi. Yang tadi kita guna kaedah kembang dahulu. Yang ni kita guna kaedah petua hasil darab. So dia punya formula dia u v prime, lepas tu vu prime. Nak terbalik pun boleh. Maksudnya nak buat vu prime dulu pun boleh. Tak kisah, sama je jawapan dia. Vu prime dulu pun boleh, u v prime pun boleh. Asalkan dia macam ni, dia kena berpasang-pasangan. Contohnya u tak ada pembezaan,
maka pasangan dia V kena pembezaan. Kalau V tak ada pembezaan, maka pasangan dia U kena pembezaan. Baru boleh. Tak kisah susunan dia ni. Tapi saya suka start dengan U dululah. U V prime, V U prime. Tu je formula dia. So kita tengok contoh yang lagi. Contoh yang seterusnya adalah X kuasa 2 tambah 1, X tolak 3 darab daratnya kuasa 4. Okey, yang ni pun tadi saya kata kalau kita nak kembangkan memang renyah. Maka kita gunalah petua hasil darat. So saya buat yang ni jadi U, ni jadi V. Nak buat yang mana U V pun tak kisah sebenarnya. Nak buat ni V dulu kah, ni U dulu kah, tak kisah. Tak kisah sebenarnya. So dy dx adalah u v prime tambah v u prime. So u salin balik, x kuasa 2 tambah 1, v prime yang ni, so 4 bawa ke depan, 4, x tolak 3 kuasa 3, lepas tu dalam pula 1 lah kan, tambah v, salin balik v, x tolak 3 kuasa 4, u prime yang ni 2x. Lepas tu nak pemudahkan boleh je. So 4 darab 1, 4. X kuasa 2 tambah 1, X tolak 3 kuasa 3 tambah yang ni 2x, X tolak 3 kuasa 4. Okey, clear? Boleh ke? Boleh, So tengok B pula. 3x tambah 2. Lepas tu punca kuasa 4x tolak 1. So saya tukar jadi bentuk yang mudah. 3x campur 2. Yang ni jadi 4x tolak 1 kuasa 1/2. dy dx sama dengan u v prime tambah v u prime. So u saya yang ni, v saya yang belakang lah. So u 3x tambah 2, v prime 1/2, 4x tolak 1 negatif 1/2. Lepas tu dalam 4. Okay. Tambah dengan v 4x tolak 1 1/2 u prime. U prime kita 3x tambah 2 kan, 3 je lah, 3. So saya boleh kemas lagi jawapan ni 1/2 darab 4 2. So 2 3x tambah 2 4x tolak 1 negatif 1/2 tambah 3 4x tolak 1 1/2. Okay, boleh juga soalan B ni. Okay, so macam mana pula ni, sama je, u mana v mana. So saya pemudahkan dulu, x tambah 3 1/2. Okay, u saya x, v saya yang belakang lah. So dy dx u v prime tambah v u prime, u x, v prime saya 1/2, x tambah 3 negatif 1/2. Lepas tu yang dalam 1 tambah v u prime, v kita x tambah 3 1/2, u prime 1, x kan 1 lah. Pemudahkan yang ni dapatlah 1/2x. Lepas tu x tambah 3 negatif 1/2, yang belakang x tambah 3 saja 1/2. So ni dy dx. Soalan nombor 2, so cari kecerunan tangent pada x sama dengan 6. Maksudnya kita masukkanlah nilai 6 sebab dy dx kan maksud dia fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan tangent tadi kita kata nama lain dia. Fungsi keturunan tangent, selain nama dia terbitan pertama, nama dia juga adalah fungsi kecerunan tangent. So dia suruh cari kecerunan tangent. Maksudnya kena masukkan 6. Masukkan 6 1/2 darab 6. Lepas tu 6 tambah 3 negatif 1/2 tambah 6 tambah 3 1/2. Ini tekan kalkulator saja. Okey, 1/2 darab 6 dapat 3. 6 tambah 3 9. 9 negatif 1/2 tambah 9 1/2. So yang ni 1/3. Yang ni adalah 3. So ni adalah 1 campur 3 4. Okey, boleh? Okey. Okey, So latihan dulu. Okey, so kita semak dulu jawapan. Dy dx, u saya buat yang ni, v saya buat yang belakang lah.
UV prime tambah VU prime 4X kuasa 2 V prime 5 tambah 5X tambah 3 U prime 8X. Nak pemudahkan boleh, nak tinggal macam ni pun boleh. So pemudahkan 20X kuasa 2 yang belakang 40X kuasa 2 tambah 24X. So jadi 60X kuasa 2 tambah 24X pun boleh. Okey, boleh A tu. Okey ya. Yang B, yang ni U, yang belakang V. Tukar dulu. X kuasa 2, 1 tolak 2 X kuasa 2, 1 per 2. Okey, dy dx UV prime VU prime. U X kuasa 2 V prime 1 per 2, 1 tolak 2 X kuasa 2 tolak 1 per 2 tolak 4X. Dalam kena tambah 1 tolak 2 X kuasa 2 1 per 2 U prime 2X. Memudahkan negatif 2 X kuasa 3 1 tolak 2 X kuasa 2 nanti 1 per 2 tambah 2X 1 tolak 2 X kuasa 2 1 per 2. Boleh B? Boleh. Okey, dengan C pula. Yang ni U, yang ni B. dy dx UV prime tambah VU prime X tambah 5 kuasa 3 V prime 4 X tolak 4 kuasa 3. Lepas tu darab dengan 1 lah dalam kan. Tambah VU prime V X tolak 4 kuasa 4 U prime 3 X tambah 5 kuasa 2 darab 1. Memudahkan 4 X tambah 5 kuasa 3 X tolak 4 kuasa 3 tambah 3 X tambah 5 kuasa 2 X tolak 4 kuasa 4. Okey, dapat C? Dapat. So kita move on to the petua yang terakhir. So pembezaan terbitan pertama ke pembezaan terbitan pertama melibatkan hasil bahagi. So ungkapan algebra. Tadi buat hasil darab. Ni kalau hasil bahagi macam mana pula? Okey, contohlah. Ada tak contoh yang sesuai kat sini? Contoh kita guna. Okey, kita guna. Tak apalah, buat contoh baru lah. Okey, contoh. Kalau yang kita buat tu Y sama dengan X tambah 2 kuasa 3 bahagi punca kuasa X tambah 1. Contoh. Yang ni kita kata tadi kita boleh tukar jadi bentuk mudah kan. X tambah 2 kuasa 3 X tambah 1 negatif 1 per 2. Lepas tu kita boleh buat petua hasil darab UV. So dy dx sama dengan UV prime tambah VU prime sama dengan U kita X tambah 2 kuasa 3 V kita negatif 1 per 2 X tambah 1 negatif 3 per 2 darab 1 tambah V X tambah 1 negatif 1 per 2 U prime 3 X tambah 2 kuasa 2 darab dengan 1. Okey, so ni kalau pemudahkan negatif 1 per 2 X tambah 2 kuasa 3 X tambah 1 negatif 3 per 2 tambah 3 darab 1 3
X tambah 1 negatif 1 per 2 X tambah 2 kuasa 2. Okey, yang ni dy dx kita guna petua hasil darab. Kalau mudah lah, kalau mudah macam ni kan. Tetapi ada lagi cara kalau yang melibatkan pecahan ni, nama dia petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi. Nah, ni yang terakhir lah, petua hasil bahagi ni. Dah simplified dah, simbol yang sebenar dia macam ni. Yang ni memang V kuasa 2. Yang atas ni adalah V du dx tolak U dv dx. Okay, ni simbol yang asal. Kalau simbol yang mudah tu yang saya tunjuk tadi lah, prime V kuasa 2 VU prime tolak UV prime. Ini simbol yang mudah. Okay, so kita guna simbol mudah lah. Simbol yang atas ni dia serabut sikit. Okay, kita nak cari dy dx kan. So sila dy dx untuk yang contoh yang pertama sama tak jawapan dengan yang akhir ni. So V square VU prime tolak UV prime. So kita kena buat yang square tu dulu, yang kuasa 2 tu dulu. V kita tadi apa? V kita tadi punca kuasa X tambah 1. So X tambah 1 1 per 2 kuasa 2. Okay, lepas tu salin balik ke atas. X tambah 1 1 per 2. Lepas tu U prime kan. U prime kita X tambah 2 ke 3. So 3 bawa ke depan. X tambah 2 2. Lepas tu darab dengan 1. Tolak UV prime. So X tambah 2 kuasa 3. V prime kita yang bawah 1 per 2. X tambah 1 negatif 1 per 2 darab dengan 1. Pecahan dia memang panjang. Ok, so pemudahkan. Yang atas 3 X tambah 1 1 per 2 X tambah 2 kuasa 2 tolak 1 per 2 X tambah 1 negatif 1 per 2 X tambah 2 kuasa 3 bahagi yang bawah ni 1 per 2 darab 2 cancel lah, tinggal X tambah 1. Boleh pemudahkan lagi. Yang ni X tambah 1 X tambah 1, so akan jadi 3 X tambah 1 negatif 1 per 2 X tambah 2 kuasa 2 tolak 1 per 2 ni pada X tambah 1 juga. So X tambah 1 negatif 3 per 2 X tambah 2 kuasa 3. So kita compare jawapan yang atas. Betul lah. Negatif 1 per 2 X tambah 1 negatif 3 per 2 ada kat sini. Negatif 1 per 2 X tambah 2 X tambah 1 negatif 3 per 2. Itu X tambah 2 kuasa 3 X tambah 2 kuasa 3 tambah 3 X tambah 1 negatif 1 per 2. Yang ni depan ni 3 X tambah 1 negatif 1 per 2. Lepas tu X tambah 2 kuasa 2 X tambah 2 kuasa 2. Itu cara dia. Ok, faham? Faham lah. So contoh dulu. Maksudnya ada dua cara lah kalau nak buat pecahan ni. Satu nak guna petua hasil darab pun boleh, nak buat petua hasil bahagi pun boleh. Tapi digalakkan buat petua hasil bahagi lah. So contoh kita Y sama dengan 2X tambah 1 bahagi X kuasa 2 tolak 3. Okay, dy dx dia U ke atas, V kat bawah. So dy dx, so ingat V square kat bawah, lepas tu V lagi U prime, UV prime. Okay, V square X kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Lepas tu X kuasa 2 tolak 3 lagi. Lepas tu yang 2X tambah 1 terbitan dia adalah 2 sahaja. Tolak 2X tambah 1. Lepas tu terbitan yang bawah 2X. Nak tinggal macam ni pun boleh. So U saya U, yang ni V. Dy dx sama dengan V kuasa 2 VU prime UV prime.
So V kuasa 2 4x tolak 1 je lah. So yang ni adalah 4x tolak 1 1/2. Lepas tu terbitan x adalah 1 tolak x terbitan yang bawah 1/2. 4x tolak 1 negatif 1/2 darab dengan 4. Memudahkan formula, nak tinggal formula. So pemudahkan sikit lah. 4x tolak 1 1/2. Yang ni serabut sangat. 1/2 darab 4 2x 4x tolak 1 negatif 1/2 bahagi 4x tolak 1. Boleh? Boleh ha? Saja 6 soalan ni try dulu nanti. Salin dah ke? Dah ha? Semua dah salin dah. Okay, so nanti kita akan sambung lagi. Memang topik ni panjang, very long. Yang ni baru cerita pasal rule. Minggu lepas duk cerita pasal had tu. Sekarang ni duk cerita pasal apa, peraturan-peraturan dia. Memang ada 4 saja. Yang pertama yang asas tu tambah tolak. Yang kedua gubahan kan, fungsi luar fungsi dalam. Yang ketiga hasil darab. Yang keempat hasil bahagi. Kalau boleh gunalah ketua ni, jangan duk buat cara susah kembangkan ke apa tu. Guna sebab dia shortcut. Ok, so minggu depan kita akan sambung lagi dengan benda lain lah, yang benda baru. Dia bukan rule dah lah, dia macam aplikasi pula lah minggu depan tu. Yang Newton macam mana nak guna benda ni untuk menerbitkan F sama dengan MA tu. Nanti saya tunjuk lah macam mana boleh dapat F sama dengan MA tu.